Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. Alhamdulillah, yang pertamanya ialah sama-sama seperti biasa kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam kuliah kita pada minggu yang ke berapa dah, ke-11 ke 12. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu berkenaan dengan pewarisan datuk dan juga saudara. Mirasu al-jaddi ma'al ikhwah. Jadi insya-Allah Ustaz akan kongsikan pada malam ini slide berkenaan dengan tajuk yang Ustaz sebut tadi. Dan untuk malam ini insya-Allah Ustaz nak berbincang beberapa tajuk. Bukan sahaja mirasul jadd ma'al ikhwah, pewarisan datuk bersama dengan saudara. Dan kalau ada masa insya-Allah kita akan bincang juga tajuk berkenaan dengan rod. Walaupun video berkenaan dengan rod dan juga aul Ustaz dah beri link dia dalam Telegram dan Ustaz akan sentuhlah secara ringkas sebagai ulang kaji untuk kita kalau ada benda-benda yang tersangkut yang tak faham bolehlah kita tanya dalam pertemuan kita pada kali ini. Baik, isu yang pertama, tajuk yang pertama berkaitan dengan pewarisan datuk dan juga saudara. Datuk dan juga saudara ini adalah kaedah, mempunyai kaedah yang khusus. Tidak sama dengan, kebanyakannya tidak sama dengan kaedah datuk dan juga saudara yang telah kita ambil di dalam Ashabul Furud baru-baru ni. Yang mana datuk ni kalau kita lihat, ikut kaedahnya datuk ada dua situasi. Iaitulah 3 situasi, 1/6, 1/6 dan asabah dan juga mahjub. 1/6, 1/6 dan asabah dan juga mahjub. Iaitulah hijab terdinding dengan bapa. Itu yang kita telah bincang dalam kaedah asal pewarisan datuk. Jika dirujuk kepada jadual kaedah pembahagian yang telah dibincangkan sebelum ini, datuk menduduki tempat bapa. Datuk akan menggantikan tempat bapa. Sekiranya bapa mati dahulu, iaitulah yang pertamanya, datuk akan mewarisi 1/6. Sekiranya si mati ada anak. Kalau si mati meninggalkan furuk waris, maka datuk akan dapat 1/6. 1/6 tu kalaulah 1/6 tu dia dibagi kepada dua pula. Ada 1/6 sahaja apabila si mati meninggalkan anak ibnun ataupun ibnin dan ke bawah furuk waris lelaki. Kalau ada furuk waris lelaki bersama dengan datuk, datuk akan dapat 1/6 sahaja. Kemudian situasi yang kedua, datuk akan dapat 1/6 dan asabah jika sekiranya si mati mempunyai furuk waris perempuan sahaja, iaitulah bintun ataupun bintu benin. Ini kita murajaah semula supaya kita tak terlupa benda ni dan kita tak terlupa dan kita akan menempuhi kaedah baru jad bersama dengan ikhwah. Kemudian situasi yang ketiga untuk datuk ialah asabah sahaja. Asabah sahaja ni apabila si mati tidak meninggalkan furuk waris. Tiada far'u warisin, furuk yang mewarisi. Ini yang asal, kaedah asal pewarisan datuk. Bagaimanapun ada kalanya datuk tidak menduduki tempat bapa. Ada kalanya datuk tak boleh nak gantikan
tempat bapa. Dalam beberapa keadaan antaranya, yang pertama, nenek sebelah bapa gugur dengan sebab adanya bapa. Maksudnya, nenek kepada si mati yang mari sebelah bapa, bapa akan menyekat nenek kalau bapa masih lagi ada. Bapa akan mendinding nenek yang mari sebelah bapa. Iaitulah bapa akan menyekat ibunya. Itu kaedah yang kita lihat di dalam bapa boleh menyekat ibunya. Warna gu. Tetapi dalam masalah datuk pula, nenek tersebut tidak gugur dengan adanya datuk. Kalau datuk ada, nenek, yang mana nenek tu adalah isterinya lah, isteri kepada datuk. Jadi ada datuk, si mati ada datuk, kemudian si mati ada nenek yang mari sebelah datuk. Datuk tidak mendinding nenek yang merupakan isterinya. Tetapi datuk hanya menyekat ibunya, iaitulah moyang kepada si mati. Kalau yang moyang si mati masih ada, datuk masih ada, jadi datuk tadi akan menyekat moyang yang mana moyang itu adalah ibu kepada datuk. Datuk tidak mendinding nenek isterinya. Ini beza dengan bapa. Kalau bapa menyekat semua usul yang ada di atasnya. Semua usul ini termasuklah bapa kepada bapa dan juga ibu kepada bapa. Itulah datuk dan juga nenek. Itu beza antara bapa dengan datuk. Kemudian beza yang kedua, datuk tidak boleh menggantikan tempat bapa dalam masalah umariyatani. Dalam masalah umariyata ni di mana si mati meninggalkan pasangan, ibu dan juga bapa. Ibu akan mendapat 1/3 baki dalam masalah umariyata ni. Tetapi sekiranya tempat bapa itu kalau digantikan dengan datuk, ibu akan dapat 1/3 penuh, bukan 1/3, 1/3 baki. Baik, contohnya si mati meninggalkan zaujun. Zaujun, umun dan juga abun. Zaujun, umun, abun. Zaujun akan mendapat 1/2, umun akan dapat 1/3 al-baqi. 1/3 daripada baki. Kemudian abun akan mendapat asabah. Tapi sekiranya tempat abun ini kalau digantikan dengan jaddun, jaddun akan dapat asabah, betul, sama macam bapa, tetapi ibu tidak akan dapat 1/3 baki. Ibu akan kekal mendapat haknya yang penuh, fardunya yang penuh, iaitulah 1/3 daripada at-tarikah. 1/3 daripada harta peninggalan secara keseluruhannya. Bukan lagi 1/3 baki. Ini beza antara bapa dan datuk, perbezaan yang kedua. Kemudian, ini contoh masalah umariyata ni. Jadi slide yang Ustaz sediakan ini adalah slide bahasa Melayu dan di akhir-akhir ada slide dalam bahasa Arab. Jadi asal slide ni Ustaz gunakan untuk kuliah di masjid yang mana rata-ratanya orang Melayu dah tahu. Jadi dia perlu memahami bahasa Melayu. Jadi Ustaz ambil slide ni gunakan untuk kefahaman untuk kita bincang tajuk ini pada malam ni. Baik, ini masalah umariyata ni. Yang pertama, si mati itu adalah perempuan yang meninggalkan suami. Jadi ibu akan dapat 1/3 baki kalaulah si mati masih lagi ada bapa. Tapi kalau tempat bapa itu digantikan dengan datuk, contohnya si mati meninggalkan suami, zaujun, ada umun, ada datuk. Jadi ibu di sini kita fokus pada ibu akan dapat 1/3. Berbeza dengan kalaulah tempat datuk itu digantikan dengan bapa, ibu akan dapat 1/3 baki. Baik, seterusnya kita lihat lagi perbezaan datuk dengan bapa. Bapa mendinding saudara. Ini perbezaan ini adalah perbezaan yang ketiga. Bapa mendinding. Bapa mendinding semua saudara si mati. Semua saudara si mati akan dihalang, akan didinding oleh bapa. Maksudnya semua adik-beradik si mati lah. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Adik-beradik akhun syakik ataupun ukhtun syakikah. Akhun li abin, ukhtun li abin, akhun li ummin, ukhtun li ummin.
Bila bapa si mati masih ada, semua saudara si mati akan terdinding dengan kewujudan bapa. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, majoriti ulama berpendapat datuk hanya mendinding saudara seibu sahaja. Datuk hanya mendinding saudara seibu. Iaitulah akhun li ummin ataupun ukhtun li ummin sahaja. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi. Yang mana dalam mazhab Hanafi, datuk menghalang semua saudara. Semua saudara akan dihalang oleh datuk. Termasuklah saudara akhun syakik, akhun li abin, akhun li ummin, semuanya datuk akan menghalang. Samalah kedudukannya datuk dengan bapa di dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau ada soalan periksa keluar, kita belajar dalam mazhab Syafi'i. Yang kita nak tekankan di sini adalah mazhab Syafi'i. Janganlah pula jawab bila ada datuk, semua saudara terdinding dengan datuk. Saya jawab Ustaz mengikut mazhab Hanafi. Nak mudah, ambil mudah Ustaz. Jadi jangan gitu. Jadi dalam mahkamah kita, dalam amalan dalam negara kita ini adalah berpandukan kepada mazhab Syafi'i di mana datuk hanya menyekat saudara seibu sahaja. Baik. Ini kaedah asal yang kita lihat tadi, asabah 1/2, 1/6, 1/6 dan terdinding. Jadi kita ada 4 kaedah asal pewarisan datuk. 1/6, 1/6 dan asabah. Kemudian terdinding, mahjub dengan bapa. Baik. Kemudian kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan saudara semati dalam masalah ini. Dalam istilah dia, kaedah datuk dan saudara ini, al-jaddu ma'al ikhwah. Al-jaddu ma'al ikhwati, saudara, datuk dan juga saudara. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan saudara di sini? Adakah saudara sini, ikhwah ni merujuk kepada saudara lelaki sahaja atau tidak termasuk saudara perempuan? Jadi nak takrif siapakah yang dikehendaki dengan ikhwah, iaitulah saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa, akhun syakik ataupun ukhtun. Akhun ataupun ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah. Akhun syakik ataupun ukhtun syakikah. Ataupun ikhwatul asyiqa ataupun akhawatu syaqaiq. Akhawatu syaqiqat. Itu yang pertama yang dimaksudkan dengan ikhwah di sini. Kemudian yang keduanya ialah saudara sebapa. Ikhwatun wa akhawatu li abin. Saudara-saudara lelaki dan juga saudara-saudara perempuan sebapa. Itu yang dimaksudkan dengan dua jenis ini sahaja yang dimaksudkan dengan saudara-saudara bila bersama dengan datuk. Tidak termasuk saudara seibu lelaki dan perempuan sebagaimana kita jelaskan di atas tadi. Mereka terdinding dengan datuk si mati. Mereka semua ni iaitulah saudara-saudara. Auladul ummi, anak-anak mak. Anak-anak mak ataupun akhun ataupun ukhtun li ummin. Yang ni mereka berdua ni akan dihalang oleh datuk si mati. Akan terdinding dengan datuk si mati. Baik, secara ringkasnya macam mana nak selesaikan? Jadi Ustaz buat secara ringkas di sini gambar rajah kaedah perwarisan datuk bersama dengan saudara. Secara ringkasnya dibahagikan, nak secara detail, dia ada secara detail, ada secara ijmal, ada secara tafsil. Secara ijmalnya ada 5 kaedah perwarisan datuk dengan saudara. 1, 2, 3, 4 dan 5. Iaitulah muqasamah 1/3, muqasamah 1/3 baki dan juga 1/6. Sebelum tu kita bahagikan kaedah pembahagian situasi perwarisan datuk bersama dengan saudara ni ada 2 situasi. Ada 2 situasi. Yang pertama tanpa waris fardu. Benda ni boleh dirujuk dalam kitab fiqh manhaji dan Ustaz simpulkan daripada fiqh manhaji itu dalam bentuk gambar rajah syajariyah, dalam bentuk gambar rajah
Dia panggil carta macam ni supaya kita mudah faham. Secara umumnya kita boleh bagi pada dua situasi. Datuk bersama dengan saudara sahaja. Tidak ada waris fardu yang lain. Maksudnya si mati tidak meninggalkan isteri, tidak ada anak, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada orang lain lah. Melainkan ada dua jenis waris ni saja. Iaitulah datuk dan juga saudara. Itu situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, datuk bersama dengan saudara di mana berserta dengan waris fardu yang lain. Contohnya si mati ada ibu, ada datuk, ada saudara. Si mati ada isteri, ada suami, ada datuk dan juga ada saudara. Itu situasi yang kedua. Jadi secara ringkas ada 5 kaedah secara ringkas dan secara detail ada 10 kaedah. Secara detail ada 10 kaedah. Jadi yang Ustaz akan bincang pada malam ini, kita ambil yang ringkas saja. Kerana 5 yang berbaki, 1, 2, 3, 4, 5 yang berbaki ini adalah kalau kita sudah faham 5 yang secara ijmal ini, tak secara automatik akan termasuk. Sebab muqasamah sama dengan 1/3 ni, rasanya Ustaz tak perlu bincang dah untuk malam ni. Kita akan bincang yang 5 yang ijmal sahaja. Dan untuk pengetahuan semua, masalah datuk dengan saudara ni adalah masalah yang menjadi banyak khilaf. Banyak khilaf di kalangan para sahabat sendiri. Sehingga kan pernah Saidina Ali mengatakan, Man sarrahu an yaqtahima jarasima jahannama falyaqdi bainal jaddi wal ikhwati. Sesiapa yang sarrahu, rasa suka nak merasakan bahang panas api neraka. Kalau bahasa Terengganu kita nak mudah cerita ingat, bahasa mudah, siapa yang galak gatal. Siapa yang galak gatal nak rasa panas api neraka, maka falyaqdi. Maka hendaklah dia memutuskan hukuman antara, maksudnya memutuskan hukum memberi fatwa di dalam jad dengan ikhwah. Jadi itu adalah ancaman daripada Saidina Ali berkenaan dengan datuk dengan saudara. Dan masalah ini kita nampak lagi gambaran bagaimana panasnya isu datuk dan saudara ini sehinggalah apabila Saidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika mana dalam masa nazak itu, dalam masa Saidina Umar nak wafat, beliau baginda pernah memberi 3 perkara, berpesan kepada semua masyarakat, semua rakyat ini 3 perkara. Yang pertama, aku tidak ini lam nuwalli ahada, sesungguhnya aku ni tidak menamakan seorang pun yang menjadi pemimpin selepas daripada aku. Maksudnya, Saidina Umar sebagai Amirul Mukminin tidak menamakan siapa pun yang akan menggantikan beliau ketika beliau akan mati dalam masa yang terdekat ini. Itu yang pertama yang dipesan oleh Saidina Umar. Kemudian, perkara yang kedua, Saidina Umar pesan, aku tidak ada pendapat berkenaan dengan datuk dan saudara. Bab harta pusaka. Bab harta pusaka datuk dengan saudara ni, aku tidak ada apa-apa pandangan. Jangan meriwayat daripada aku kata, aku memutuskan dalam bab datuk dan saudara ni, jangan kamu ambil riwayat tersebut. Dan satu lagi, cuba carilah apa masalah yang dipesan oleh Saidina Umar ketika mana menunggu saat kematiannya. Jadi menandakan pewarisan datuk dan saudara ni, kita kena berhati-hati, terutamanya yang bakal nak jadi peguam nanti, nak jadi mufti, nak jadi hakim, kan kena berhati-hati dalam masalah datuk dan juga saudara ini. Kena perlu check, double check, triple check kalau kita ada bertemu dengan masalah datuk dan saudara ini. Jadi kita perlu faham kaedah pembahagian di sini. Baik. Jadi yang pertama, kaedah yang pertama, jadi ada dua situasi. Situasi apabila tiada waris fardu, yang pertama. Yang keduanya bila ada waris fardu. Baik. Kaedah yang pertama, bila datuk bersama dengan saudara tanpa waris fardu. Tiada waris fardu. Jadi ada dua kaedah dalam
dalam situasi yang pertama ni. Yang pertama, muqasamah. Muqasamah ini bermaksud pembahagi. Daripada qasama, bahagi membahagi, saling bahagi membahagi. Yuqasimu, muqasamatun, muqasamatun. Jadi itu maksud asal kalimah muqasamah. Maksudnya ia adalah masdar kepada fi'il qasama yang mana adanya musyarakah, perbuatan musyarakah, bahagi membahagi antara datuk dengan saudara. Yang dimaksudkan di sini ialah muqasamatu bainal jaddi wal ikhwah. Maksudnya muqasamah di antara jad dengan saudara, ka'akhin lahu. Seperti mana dianggapkan datuk ni seperti saudara kepada saudara semati. Macam saudara. Anggaplah datuk ni seperti saudara semati. Itu maksud muqasamah. Jadi bila kita ingat muqasamah ni, ada satu kisah berkenaan dengan muqasamah. Muqasamah ni kisahnya ialah kisah seorang penumpang bas menaiki bas dengan masa zaman hari itu tambang bas ni 60 sen. Lalu dia pun bila naik bas, kebetulan dia ada dalam poketnya 50 sen saja. 50 sen saja ada. Kemudian orang Terengganu ni 50 sen ni samah lah. Muqasamah. Lepas tu bila dia beli 50 sen, tinggal lagi 10 sen. Mana lagi 10 sen dia tanya. Mana kelandar tanya mana lagi 10 sen. Dia pun buatlah muka 10 sen. Muka 10 sen ni buat ni. Buat muka 10 sen jadi dia buat orang tahu je. Mana lagi 10 sen, kita buat muka 10 sen. Itu muka 10 sen. Ni muka samah. Jadi muka samah campur 10 sen jadi 60 sen. Itu sebagai selingan lah saja tak. Jangan ambil hati. Ingat ke serius tapi rupanya benda tu memang ramai lah cerita buat muka 10 sen je. Bila tanya, kelandar tanya mana 10 sen lagi, buat muka 10 sen pandai atas lain. Kemudian ada gambar apa tu? Jangan buat muka samah kita. Kalau pergi kat kedai, orang tanya mana 10 sen lagi, buat muka 10 sen. Itu pembahagian yang pertama. Maksud muka samah ni, anggaplah datuk itu seperti saudara. Contohnya, bila si mati meninggalkan akhun, tak kira akhun apa pun, akhun syakir ataupun akhun li abing, jad ni kita bagi satu, akhun bagi satu. Jadi anggaplah jad ni orang yang mendapat ansabah bersama dengan akhun. Maksudnya kalau bersama dengan ukhtun, jad akan dapat 2 bahagian, ukhtun akan dapat 1 bahagian kalau bersama dengan ukhtun. Jadi muqasamah, pembahagian antara saudara, datuk dengan saudara, menganggap datuk seperti saudara semati. Itu yang pertama. Kaedah penyelesaian yang pertama. Kaedah yang kedua ialah 1/3 daripada keseluruhan harta semati. Jadi di sini tak ada timbul 1/6 untuk datuk. 1/6 hak kaedah asas untuk datuk tidak ada di sini. Jadi sekiranya dia ada situasi-situasi lah. Situasi mana yang lebih baik untuk datuk. Kita bagi kepada datuk antara muqasamah ataupun 1/3 daripada keseluruhan harta semati. Diberi kepada datuk mana-mana yang terbanyak daripada 2 cara ini. 1 dengan 2. Antara 1 dengan 2 ini, mana yang menguntungkan datuk, kita akan bagi kepada datuk. Mana yang menguntungkan datuk, memang ada di kaedah dia, ada kaedahnya. Dan kaedahnya untuk 1/3 dengan muqasamah, mana yang lebih menguntungkan datuk, kita lihat bilangan saudara. Sekiranya bilangan saudara adalah 2 kali ganda, kurang 2 kali ganda. Okay, kaedah dia macam ni. Apabila bilangan saudara kurang daripada 2 kali ganda bilangan saham datuk. Bilangan saham saudara kurang 2 kali ganda ni contohnya, si mati dia ada 5 situasi saja. Dia ada 5 situasi saja muqasamah menguntungkan datuk. 5 situasi itu macam mana? Yang pertama, situasi yang pertama muqasamah menguntungkan datuk
bila si mati meninggalkan hanya seorang saudara. Seorang saudara sahaja, ada datuk seorang, saudara seorang. Jadi di sini mukhasamah itu menguntungkan datuk. Ataupun situasi yang kedua, apabila si mati meninggalkan akhun seorang, ukhtun seorang. Ini belum lagi dua kali ganda bilangan saham datuk. Kerana bila satu saja akhun, bermakna bilangan saham saudara hanyalah satu kali ganda. Sama dengan datuk. Kalau akhun dengan ukhtun, baru 1,5. Ataupun si mati meninggalkan ukhtun seorang saja. Ukhtun seorang. Itu yang ketiga. Yang keempat, si mati meninggalkan ukhtun 2 orang. Ukhtani. Ukhtani 2 orang sahaja. Dan yang kelima, apabila si mati meninggalkan, kita campur 2 orang. Campur ni, siapa dia yang tak siapa. Tiga akhawat. Ukhtun. 3 salasu akhawatin. Bila dalam 5 situasi ini berlaku, si mati meninggalkan salah satu daripada 5 situasi ini membawa kepada menentukan bahagian mana yang lebih menguntungkan datuk. Jadi di sini dalam kaedah dalam 5 situasi ini, mukhasamah menguntungkan datuk. Selain daripada 5 situasi ini, 1/3 lebih menguntungkan datuk. Jadi kita akan lihat dalam contoh yang akan diberikan ini, kenapa jadi begitu? Kerana bila bilangan saudara sedikit, mukhasamah tu lebih menguntung. Tetapi kalau bilangan saudara lebih 2 kali ganda saham atuk, bermakna atuk tidak akan dapat banyaklah dengan mukhasamah. Dia akan dapat banyak dengan 1/3. Baik. Jadi ini kesimpulannya dalam situasi yang pertama, pewarisan datuk tanpa waris fardu, iaitulah yang pertama mukhasamah, yang kedua ialah 1/3. 1 dan 2. Yang ni kita tak lihat, yang ni secara detail lah. Mukhasamah dengan sama dengan 1/3 kerana bilangan saudara tu 2 kali ganda saham datuk. Bila 2 kali ganda saham datuk, mukhasamah ke ataupun kita bagi 1/3 sama saja hasilnya. Contoh ni macam mana? Contohnya saudara kalau mukhasamah sama dengan 1/3 ni, si mati meninggalkan 2 orang akhun. Akhun, lepas tu seorang lagi jad. Jadi bilangan saham saudara adalah 2 kali ganda saham atuk, akan menjadikan mukhasamah dan juga 1/3 adalah sama. Kerana kalau kita bagi kepada datuk 3, maksudnya 1 untuk datuk, kita bagi bahagian pecahan 3 saham, 3 asal masalah, masing-masing akan dapat 1, datuk pun akan dapat 1. Kalau kita bagi mukhasamah pun sama, kalau kita bagi 1/3 pun sama. Ini apabila bilangan saudara 2 kali ganda saham atuk. Maksudnya atuk sahamnya adalah 1 dan saham saudara adalah 2. 2 kali ganda. Dan kita boleh buatlah situasi lain yang mukhasamah sama apabila bilangan saham saudara 2 kali ganda, tidak kurang dan juga tidak lebih. Contohnya si mati meninggalkan 4 ikhwah, 4 akhwat. 4 ukhtun syakikah ke ukhtun li'abin ke, tak kira lah. Ukhtun ada 4, 1, 2, 3. Kemudian seorang lagi ukhtun dan datuk seorang. Jadi bilangan bila kita bilang pembahagian 1 untuk ukhtun, 2 untuk jad. Maksudnya jad ni anggap ia sebagai mukhasamah. Kalau mukhasamah di sini, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi jad akan dapat 2 dan bilangan saham semua asal masalah 1, 2, 3, 4, 4 campur 2, 6. Jadi datuk akan dapat 2/6. 2/6 ini adalah sama dengan 1/3. Jadi mukhasamah dengan 1/3. Kita fokus yang ni saja. Mukhasamah dan juga 1/3 apabila si mati tidak meninggalkan waris fardu yang lain. Hanya meninggalkan datuk dan juga saudara sahaja. Baik, contoh. Contoh 1/3 adalah lebih banyak menguntungkan datuk. Contoh, Sidik mati meninggalkan 3 saudara lelaki. Sidik ni mati, ada 3 orang adik-beradik.
seibu sebapa. Semuanya saudara seibu sebapa. Namanya Kasim. Ada Labu dan juga Labi. 3 orang adik-beradik lelaki. Dan Datuk namanya Selamat. Bapa Sidik, Sigaraga mati dulu. Bapa Sidik ni namanya Sigaraga. Sidik, Sigaraga. Jadi Sigaraga ni mati dulu. Mana ayah mereka mati dulu. Datuk panjang umur. Jadi dalam situasi ni ada akhun, ada salah satu ikhwah, ada jad seorang. Ada 3 orang saudara lelaki dan juga ada seorang datuk. Selamat ni datuk. Datuk. Kemudian yang ni 3. Akhun Syakik. Akhun Syakik. Sidik ni si mati. Si mati. Akhun Syakik. Baik. Kaedah penyelesaian 1/3 lebih menguntungkan datuk. Sebab apa 1/3 menguntungkan datuk di sini? Kerana kalau kita lihat bilangan saudara, saham saudara ataupun jumlah saham saudara ni, kalau kita bilang 1, 1, 1, kemudian datuk 1, bilangan saham saudara melebihi 2 kali ganda. Iaitulah 3. 3 lebih daripada 2 kali ganda 1. 3 kali ganda. Bila kita bagi muqasamah, atuk akan dapat 1/4. 1 daripada 4. Jadi 1/4 dengan 1/3 mana lebih banyak? Dalam masalah ni, 1/3 adalah lebih banyak, lebih menguntungkan bagi datuk. Oleh kerana itu, kita bagi kepada datuk 1/3. Dan bakinya 2 untuk asabah bahagian saudara-saudara. Iaitulah 2 dibahagi pada 3 tak boleh. Jadi kena darab dengan 3. Jadilah 9. Kemudian untuk datuk 3. Untuk saudara masing-masing dapat 2 saham. Jadi dalam masalah ni, 1/3 menguntungkan datuk apabila bilangan saham melebihi 2 kali ganda. Lebih banyak daripada 2 kali ganda. Lebih daripada 2 kali. Kemudian kalau kita bagi, okey ini contoh muqasamah lah. Kalau kita bagi muqasamah, datuk akan dapat 1/4 rugi. Kemudian contoh muqasamah lebih menguntungkan datuk. Apabila bilangan, ingat tadi kaedah muqasamah menguntungkan datuk apabila bilangan saham saudara kurang daripada 2 kali ganda. Apabila bilangan saham untuk saudara kurang daripada 2 kali ganda, maka di sini muqasamah lebih menguntungkan datuk. Contoh, Sidik mati meninggalkan satu saudara lelaki. Ada satu saudara lelaki, seibu sebapa, Kasim nama dia. Kemudian satu saudara perempuan seibu sebapa, nama Murni. Jadi kalau kita nak bilang bilangan jumlah saham adik-beradik di sini, kalau lelaki 2 saham. Kalau campur dengan saham Murni, 1 saham asabah. Kemudian datuk 2 saham. 2 campur 1. Kalau kita lihat jumlah saham saudara hanyalah 3. 3 dengan 2, bilangan saham saudara tak sampai pun 2 kali ganda. Bila tak sampai 2 kali ganda bilangan saham atuk, muqasamah lebih menguntungkan atuk. Bapa Sidik Sigaraga mati dulu. Sigaraga ni mati dulu. Mati kerana sakit jantung. Ini kedudukan ya. Si mati meninggalkan akhun Syakik dengan ukhtun Syakikah. Jadi dalam masalah ni muqasamah lebih menguntungkan datuk. Kerana kalau kita bagi secara muqasamah, atuk akan dapat 2 bahagian, Kasim akan dapat 2 bahagian, Murni akan dapat 1 bahagian. Jadi di sini datuk akan dapat 2/5. Kalau kita bagi 1/3, 1/3 ialah 2/6. Sekarang ni 2/5 dengan 2/6, mana lebih banyak? 2/5 dengan 2/6. Mana lebih besar? Sudah tentulah 2/5 lebih besar lagi daripada 2/6. 2/6 tu 1/3. Jadi menandakan di sini muqasamah menguntungkan atuk. Kemudian seterusnya, adalah berlaku kes-kes macam ni dalam masyarakat kita. Yang ni tak mustahil berlaku. Walaupun kadang-kadang seorang tu mati, ialah boleh jadi berlaku ayah mati dulu.
kemudian datuk masih ada lagi. Tak mustahil berlaku dan berlaku di zaman sahabat. Berlaku di zaman sahabat sehinggalah timbulnya pertikaian. Baik, situasi yang kedua, bila jak ma'al ikhwah berserta dengan waris fardu. Bila jak dengan ikhwah berserta dengan waris fardu, jadi akan ada kaedah pembahagian yang agak berbeza dengan pembahagian jak berserta dengan ikhwah tanpa waris fardu. Kalau kita lihat yang sama yang kekalnya ialah muqasamah sahaja. Kemudian 1/3, 1/3 kalau tanpa waris fardu, 1/3 daripada tarikah. Tapi bila bersama dengan fardu, waris fardu, 1/3 baki. Macam dalam masalah umariyata ni macam mana? Untuk ibu, 1/3 baki. Setelah ditolak bahagian waris fardu yang lain yang dapat fardu. Kemudian yang ketiga, kaedah bila datuk berserta dengan ikhwah bersama dengan waris fardu, kembali kepada kaedah asal datuk, iaitulah 1/6. Dan jangan kita bagi kepada datuk kurang daripada 1/6. Katakanlah 1/3 baki itu kurang daripada 1/6, jangan bagi. Mana kita kena bagi antara, kita nilai lah antara muqasamah 1/3 baki dengan 1/6, mana yang paling banyak, itulah yang kita bagi untuk atuk. Mana yang lebih menguntungkan, itulah yang kita bagi untuk atuk. Manakala detail tu muqasamah sama dengan 1/3, muqasamah sama dengan 1/6, macam situasi sebelum daripada ni lah secara detail. Jadi kita fokus, kita tumpu kepada muqasamah 1/3 baki dan juga 1/6. Kita tengok situasi-situasi mana yang lebih menguntungkan datuk dalam masalah ini. Baik, yang pertama untuk masalah yang kedua ni muqasamah. Muqasamah tadilah. Yang kedua sulusul baki, 1/3 baki. Al-baki, kemudian 1/3 al-baki ni selepas daripada ditolak bahagian orang yang dapat fardu. Kemudian yang ketiga sudusut tarikah, 1/6 daripada keseluruhan harta peninggalan si mati. Apabila 1/6 itu lebih afdal, lebih menguntungkan bagi datuk daripada muqasamah dan juga daripada 1/3 baki. Wala yanzilu nasibul jaddi anis sudusi walau isman la haqiqatan. Dan tidak ataupun jangan yang zilu, jangan kurang bahagian jak ini daripada 1/6. Jak jangan bagi kurang daripada 1/6 walaupun dari sudut nama saja. Nama saja walau isman la haqiqatan. Walaupun dari sudut nama bukannya hakikat yang sebenar. Maksudnya jangan kita bagi kepada jak ini 1/3 baki kalau 1/3 baki itu lebih kurang. Maksudnya lebih rendah nilainya daripada 1/6. Jangan kita bagi muqasamah kepada datuk sekiranya muqasamah itu lebih rendah daripada 1/6. Dan kita bagi 1/6 tu, yang itulah yang paling rendah untuk yang paling, jangan kita kurangkan beri kepada datuk kurang daripada, rendah daripada 1/6. Walaupun hakikatnya kemungkinan 1/6 kita bagi datuk dari sudut atas kertas. Tetapi sebenarnya nilai sebenar kalau harta peninggalan tak sampai pun 1/6. Contohnya dalam masalah aul lah. Bila kita bagi dalam masalah aul, kita bagi contohnya 1/2. Tapi hakikat sebenarnya tak sampai pun 1/2 apabila melibatkan masalah aul. Jadi dari sudut atas kertas ni jangan kurang daripada 1/6. Contoh muqasamah menguntungkan atuk bila bersama dengan waris-waris fardu. Contohnya si mati meninggalkan zaujun, jak dan juga akhun. Zaujun, jak dan juga akhun. Jadi bila adanya zaujun akan mengambil separuh. Kemudian bila ada jak dengan akhun, di sini bilangan saudara juga memainkan peranan menentukan mana yang lebih menguntungkan atuk. Dia ada kaedah ya, kaedah dalam masalah ni iaitu apabila baki daripada harta peninggalan separuh. Bila separuh kemudian bilangan saudara tak sampai 2 kali ganda atuk, bilangan datuk,
bilangan saham atuk, maka mukasamah di sini lebih menguntungkan atuk. Yang kaedah tu tak apalah kalau tak ingat kaedah, asalkan kita boleh banding antara mukasamah 1/3 baki dan 1/6. Jadi cara nak selamatnya, kita nak selesaikan masalah datuk ni, kita buat andaian belaka. Kalau mukasamah banyak mana, 1/3 baki banyak mana, 1/6 banyak mana, bandingkan dah antara tiga tu, mana yang lebih menguntungkan atuk. Ini contoh mukasamah menguntungkan atuk. Jadi keterangan ini kita terus pada jadual. Keterangan kalau kita baca panjang pula. Terus pada jadual contoh bagaimana penyelesaian untuk masalah ini dilakukan. Untuk zaujun akan dapat 1/2. Zaujun di sini akan dapat 1/2. Kemudian jad akan dengan akhun ini adalah muqasamah. Muqasamah bahagi sama rata antara jad dengan akhun. Iaitulah asal masalah 2, 1, 1. Dan 1 ni nak bagi 2 tak boleh. Jadi kena darab dengan 2. 2 darab 2, 4. Kemudian 1 darab 2. Jadi datuk akan dapat 1 dan datuk akan dapat 1 saham dan juga akhun dapat 1 saham. Di sini muqasamah lebih menguntungkan datuk. Kerana kalau kita bagi kaedah lain, kaedah 1/3 baki. Di sini kalau kita bagi muqasamah, atuk akan dapat 1/4. 1/4 dengan 1/6 mana lebih untung? Semestinya 1/4 itu lebih menguntungkan. Kemudian kalau kita banding pula, kalau kita bagi kepada datuk 1/3 baki. Macam mana boleh jadi 1/3 baki? Setelah zaujun mengambil bahagiannya 1 saham, jadi saham yang satu lagi berbaki kita pecah 3. Bila pecah 3, datuk akan dapat 1 daripada 6. Jadi pecah 3, sini kena darab 3 lah. Jadi sini akan kena darab dengan 3. Sini 2 akan jadi, darab 3 akan jadi 6. Ini kalau 1/3. Kalau datuk dapat 1/3 baki, 6 asal masalah tashihnya akan jadi 6. Kemudian untuk zaujun akan jadi 3. Kemudian untuk jad 1 saham, untuk akhun 2 saham. Jadi di sini kalaulah kita bagi 1/3 baki, jad akan dapat 1/6. 1/6 dengan 1/4. Mana lebih untung? Mestilah lebih banyak 1/4 untuk datuk. Jadi kaedah nak selamatnya kalau kita jumpa masalah seumpama ni, itulah kita kena bandingkan antara 1/3 baki, 1/6 ataupun muqasamah. Jadi dalam masalah ni, jad untung dapat muqasamah. Baik. Contoh yang kedua untuk masalah jad dengan ikhwah, bersama dengan waris fardu yang lain, 1/3 baki lebih menguntungkan datuk. Contoh gambaran masalah ini. Suratu sulusil baqi. Ummun, si mati meninggalkan ibu, meninggalkan jad, meninggalkan khamsatu ikhwatin. Ini ramai ni, khamsatul ikhwah. Bila ramai ni, kalau kita bagi muqasamah, jadi sikitlah datuk dapat. Jadi macam mana dalam masalah ni, kita lihat bilangan itu menentukan, kadang-kadang menentukan, boleh kita sudah anggarkan berapa yang datuk dapat yang lebih untung untuk datuk. Jadi penerangannya, kita skip penerangan ini. Boleh nanti sebab kita ada tajuk-tajuk lain lagi. Kita terus lihat kepada pembahagian penyelesaian secara praktikal. Jadi dalam masalah yang diberikan di sini, ibu akan dapat 1/6 kerana adadun minal ikhwah. Kerana berbilang-bilang saudara. Bila saudara lebih dua orang dan ke atas, ibu akan dapat 1/6. Kemudian di sini 1/3 baki daripada 5. Okey. Jadi asal masalah di sini ialah 6. 6 asal masalah. Kemudian untuk umum 1 bahagian, 1 saham. Kemudian ada baki 5. 5 nak dipecah kepada 3 tak boleh. Jadi perlu didarab dengan antara 5 dengan 3 adalah tabayun. Jadi perlu didarab dengan 3. 6 darab 3, 18. Jadi 1 darab 3 untuk umum 3 saham daripada 18. Kemudian 5 darab dengan 3, 15. 1 bahagian 5 untuk datuk. Kemudian baki lagi 10 untuk saudara-saudara. Masing-masing akan dapat 2 saham. Kalau kita bandingkan dengan di sini, kalau muqasamah,
Kalau kita bagi secara muqasamah, apa akan jadi? Bilangan saudara dah 5 orang. Campur dengan datuk seorang, jadi 6 orang. 5 nak bagi kepada 6, tak boleh. Jadi kena darab. Bila sebut 5 bagi dengan 6 ni, datuk tak akan dapat, tak sampai pun satu saham daripada 6. Jadi bila tak sampai satu saham daripada 6, berbanding dengan 5/18. 5/18, kita tengok, kita lihat, bandingkan. Kalau datuk dapat muqasamah, di sini kita buat 5 bahagi kepada 6. Jadi sini kita terombak semula, kita nak bagi. Kalaulah andaikan kita bagi secara muqasamah. Sini muqasamah. Kita buat kat tepi ni, kalau muqasamah macam mana? Muqasamah. 5 darab dengan 6. Sini kena darab dengan 6. Darab 6. 6 darab 6, 36. Kemudian 5 darab 6, 30. Masing-masing 5. Datuk akan dapat 5. Akhun dapat 5. 5 darab dengan 6, kemudian bagi 6. Jadi masing-masing dapat 5 lah. 5, 5, 5, 5, 5. 1 darab 6, 6. Jadi 6 ini 10, 20, 10, 20, 30, 36. Okey. Kalau kita bagi secara muqasamah, atuk akan dapat 5/36. Mana lebih banyak antara 5/36 dengan 5/18? Dua kali ganda tu atuk akan dapat rugi. Atuk akan rugi separuh. Bila dapat muqasamah, bila kita bagi muqasamah kepada datuk, separuh hilang bahagian datuk. Maknanya kalau datuk sepatutnya dapat 5,000, kalau kita bagi muqasamah, datuk dapat 5,000. Kalau kita bagi secara 1/3 baki, datuk akan dapat 10,000. Maknanya 2 kali ganda beza. Jadi kalau 1/6, 1/6 daripada 36 ialah 6/36. Maknanya kalau 1/6 lebih, sama juga, dia kurang lagi daripada 1/3 baki. Kemudian 1/6 lebih menguntungkan datuk. Contoh gambaran masalah 1/6 lebih menguntungkan datuk, si mati meninggalkan zaujun, ada ummun, ada jaddun, ada 2 orang akhawani. Jadi bila kita lihat dalam jumlah waris ni, waris fardu ada 2 orang, zaujun ambil separuh dah. Kemudian ummun dah ambil 1/6. Jadi bakinya tu sudah di sini 1/2 campur 1/6 sudah 2/3. Baki lagi 1/3. 1/3 tu nak bagi kepada berapa orang? Datuk seorang. Kemudian 2 saudara, nak pecah pada 3 pula. Di sinilah kalau kita bagi secara muqasamah, muqasamah itu kurang. Mana kurang daripada 1/6. Jadi di sini 1/6 lebih menguntungkan datuk. Contoh penyelesaian dalam jadual ni, zaujun akan dapat 1/2, umum dapat 1/6. Jad di sini 1/6 lebih menguntungkan. Kita lihat bandingkan antara muqasamah dengan 1/3 baki. Kerana kalau kita ambil 1/6, datuk akan dapat 1/6 lah. Kalau kita ambil 1/3, beri kepada datuk 1/3 baki. Andai kata kita bagi 1/3 baki. 1/3 baki, datuk akan dapat berapa sini? Jadi di sini zaujun dah ambil 3 saham, kemudian ummun ambil 1 saham, jadi 4. Baki lagi ada 2. 2 tu nak pecah 3 pula. 2 pecah 3 bermakna bahagian saham datuk tak sampai pun 1. Tak sampai 1. Maknanya 1 dengan tak sampai 1. 0 point berapa? 0.6. Bila bagi 3 pula, 100 bagi 3. 1 bagi 3. Jadi masing-masing dapat 3.3. 0.333. Jadi tak sampai pun saham datuk itu, bila bukan satu saham lah, 2 saham. 2 saham bagi pada 3. 2 bagi 3. Berapa? Mana tak sampai 1 saham lah. Jadi menandakan 1/3 baki itu mengurang, lebih rendah daripada 1/6 dari sudut nilainya. Dan kalau kita bagi secara muqasamah, muqasamah di sini nilainya samalah 1/3 baki juga.
1/3 baki. Sebab di sini ada tiga orang. Mana baki tu perlu dibagi pada 3. Jad seorang, akhun seorang, akhun mana 2 orang. Jadi samalah 1/3 baki. Juga nilainya lebih rendah daripada 1/6. Okey. Habis. Itu contoh untuk atuk penyelesaian datuk bersama dengan saudara melibatkan 2 situasi dan juga 5 kaedah pembahagian. Secara terperincinya ada 10 kaedah pembahagian. Jadi kita ambil padang faham, kita cukup dengan faham 5 kaedah pembahagian ini. Dan berhati-hatilah dengan pembahagian datuk bersama dengan saudara. Baik, kalau ada apa-apa soalan sebelum kita pindah pada tajuk yang lain, dan sebelum kita pindah tu kalau tidak ada soalan kita ambil take 5 dulu lah. Nak sembahyang dulu ke tak? Baik, ada soalan tak? Macam mana semua? Hal antum ma'ana? Setakat ni boleh faham lagi Ustaz. Boleh faham lagi dah dengar dah video berkenaan dengan jad dengan ikhwah ni? Pernah dengar tak? Ustaz pun tak ingat. Dalam YouTube Ustaz, dalam channel Ustaz ada ke tak? Rasa ada dulu sini channel Ustaz tu. Siapa tengok channel tu dia dah ada pendedahan lah ni. Ada ke tak soalan-soalan? Kalau nak minta penjelasan tu keliru ke sebab apa beza. Jadi kita kena ingatlah bila datuk bersama dengan saudara ni 5 kaedah tadi. 5 kaedah pembahagian. Yang akhir sekali tu 1/6 tu balik kepada kaedah asal. Dan ada lagi isu berkaitan dengan jad dengan ikhwah ni. Kita kira contoh-contoh tadi, ikhwah tu kita bagi contoh satu jenis saudara. Kalaulah saudara tu bercampur-campur. Contohnya yang macam kita sebut tadilah, si mati meninggalkan 2 saudara. Satu datuk ada 2 saudara. Andai kata 2 saudara tu berbeza jenis. Katakanlah ada saudara akhun syakik dan ada akhun li abing. Macam mana pula? Sama juga kaedah tadi, kita kena kira mana yang lebih menguntungkan atuk bila terlibat dengan 2 orang saudara. Kemudian setelah diberi kepada datuk mana yang lebih menguntungkan, barulah kita lihat semula pada kaedah sekat menyekat antara saudara. Akhun syakik dia menyekat akhun li abing. Maksudnya, contohlah, kalau kita bagi tadi, kita share semula lah. Share semula. Kita bagi tadi mana ni? Datuk dan saudara. Contohnya datuk si mati meninggalkan jad. Ada akhun syakik. Akhun syakik. Kemudian ada akhun li abin. Kalau kita lihat di sini, bilangan saudara 2 kali ganda. Jadi menandakan muqasamah di sini dan juga 1/3 sama je. Katakanlah kita bagi 1/3 untuk atuk. Ataupun kita bagi muqasamah lah untuk atuk. Atuk dapat 1, akhun syakik 1, akhun li abin 1. Bila kita dah bagi kepada jad 1, kemudian baki lagi 2, kita kembali kepada kaedah asal akhun syakik menyekat akhun li abin. Bermakna di sini bahagian akhun li abin semuanya diambil oleh akhun syakik. Kenapa gitu? Dari sini saudara 2 bahagian, atuk sebahagian. Mana yang lebih menguntungkan atuk? Ini dipanggil kaedah, dipanggil al-mu'adah. Al-mu'adah. Al-mu'adah dalam masalah jad dengan datuk. Mu'adah ni maksudnya kembali kepada kaedah asal di mana saudara akhun syakik menyekat akhun li abin. Menyekat saudara sebab apa? Tapi dalam menentukan bahagian datuk, untuk menentukan bahagian datuk, akhun li abin perlu diambil kira untuk menentukan nasib datuk banyak mana dapat.
Kemudian selepas diambil kira, balik pada kaedah asal. Akhun Syakib menyekat, akhun diabing. Jadi pelik sikit ni. Kita bilang-bilang tu, lepas tu kita tolak pula. Mana bilang, mu kena masuk. Mu kena masuk bahagian aku. Untuk kena masuk jumlah untuk menentukan bahagian atuk. Bila atuk dah boleh bahagiannya, okey, aku ada kuasa lebih, aku lebih rapat dengan semati. Bahagian baki ni bolehkah aku semua? Mu tak boleh. Jadi itulah maksud kaedah muadah di sini. Jadi kalau tidak ada apa-apa, kita berhenti, bukan berhentilah, kita rehat dulu dalam 10 minit untuk bagi peluang siapa-siapa yang duduk kat rumah ni terhidu bau masakan, lauk sudah dihidangkan, perut sudah mula berkeroncong, sudah mula berbunyi, nak sembahyang lagi tak? Jadi kita berhenti dulu, tawakuf dulu dan kita sambung semula. Pukul berapa nak sambung? 9.33, 9.45 lah kita masuk semula. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, 9.45 kita masuk semula. Wallahu alam. Kita tawakul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.